Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat pagi ni saya tak dapat datang dah. Sebab malam tadi terkunci. Tombol pintu bilik saya terkunci. Pukul 12.30 tu. Bangun jaga sikit. Tak boleh nak buka. Kacau. Kita duduk dalam bilik, barang-barang kat luar kan. Barang-barang. Mujurlah ada apa? Dumbbell yang angkat berat tu. Yang 3 kilo tu. Pakai yang tu lah pecah kan. Pompang kan. Allah. Jumpa jiran pagi tadi nak datang ni, minta maaf, kata bising sikit malam tadi pukul 12.30. Dia kata terkejut, dia kata ingat ada orang nak pecah rumah, dia kata. Saya ingat nak pecah pagi ni, tapi bimbang-bimbang kalaulah berlaku kebakaran ke apa kan, nak lari mana. Jadi pecah jugalah malam tadi tu. Alhamdulillah boleh pecah. Baik, kita nak sambung bicara kita sebahagian daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah, iaitu pada halaman 38. Betul Halaman 38, iaitu tajuk dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk. Jadi dalam i'tiqad kita, kita i'tiqadkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk. Di sini Al-Imam Ibrahim Laqani, Imam Ibrahim Laqani, dia menulis satu bait syair. Dia kata, wa afdalul khalqi alal itlaqi, sebaik-baik makhluk alal itlaq, secara mutlak, tidak ada pertikaian lagi dah. Siapakah sebaik-baik makhluk? Sebab yang baik ni banyak, yang mulia ni banyak, ya. Sahabat Nabi mulia, malaikat mulia, Jibril mulia, banyak yang mulia ni kan. Tapi di kalangan yang mulia-mulia ni, siapakah nombor satu? Siapakah nombor satu? Wa afdalul khalqi alal itlaq nabiyuna, Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata, famil anisyiqaq, berpalinglah daripada pertikaian. Kalau ada orang duk kacau lagi, ada pandangan kata bukan Nabi Muhammad yang paling mulia. Nabi Muhammad tu memang mulia, tapi Nabi Muhammad nombor 2, nombor 1 orang lain ada juga. Misalnya pandangan daripada Imam Az-Zamakhsyari. Imam Az-Zamakhsyari kata yang terbaik malaikat Jibril, barulah lepas tu Nabi Muhammad. Pasal apa? Pasal dalam Quran kata bahawa Jibril tu adalah Rasulun Karim, Rasul yang mulia. Nabi Muhammad Rasul juga, tapi Jibril tu Rasulun Karim, Rasul yang Karim. Jadi Nabi Muhammad Rasul, Jibril pun Rasul, tapi tambah sikit sifat Jibril tu sifat Karim.
sifat karim. Jadi barangkali sebab itulah Imam Zamakhsyari kata nombor satu malaikat Jibril, kemudian barulah barangkali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah, makhluk terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab dia? Antara sebab dia barangkali dalam dua kalimah syahadah. Dalam dua kalimah syahadah tidak sah iman kita kalau tidak disebut keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekadar kata asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, tapi tak mengaku Muhammad Rasulullah, iman kita sah atau tidak? Tidak sah. Iman kita tidak sah. Jadi orang Nasrani, orang Nasrani, dia mengaku bahawa Allah itu Tuhan. Dia mengaku Allah itu Tuhan, tetapi dia tidak mengaku bahawa Muhammad itu Rasulullah. Jadi oleh kerana dia tidak mengaku Muhammad itu Rasulullah, maka syahadah dia tidak lengkap, tidak sempurna. Menyebabkan dia belum lagi dikira beriman. Jadi ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kalimah syahadah mestilah ada pengakuan bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Yang keduanya barangkali kerana Allah Taala puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas landasan akhlak yang agung. Khuluq maknanya akhlak, azim maknanya hebat, azim maknanya agung. Jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang sangat agung, sangat indah. Jadi ayat ni memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lagi kerana dalam Quran Allah Taala akan bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya inna a'tayna kal kausar. Allah Taala bagi kausar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberi kepada engkau wahai Muhammad al-kausar. Apa dia kausar? Ditafsirkan oleh para ulama, kausar itu ialah satu telaga. Satu telaga di akhirat nanti. Ditafsirkan juga oleh sebahagian para ulama, kausar itu ialah kebaikan yang banyak. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya Allah telah memberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kausar, yakni kebaikan yang sangat banyak. Bahkan Allah Taala kata lagi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti Allah Taala akan bagi lagi kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Allah Taala akan bagi lagi, akan bagi di akhirat nanti akan bagi lagi fatarda, sampai Nabi Muhammad redha. Allah akan bagi apa saja sampai Nabi Muhammad puas hati, sampai Nabi Muhammad redha. Ada ayat ni untuk Jibril. Kalau Imam Zamakhsyari kata Jibril yang paling baik, ada. Allah Ta'ala janji nak bagi pada malaikat Jibril sampai malaikat Jibril redha? Tak ada. Ada Allah Ta'ala bagi kepada malaikat Jibril kebaikan yang banyak? Tak ada. Jadi malaikat Jibril tu dia rasul je, dia melaksanakan perintah Allah je. Kan? Tapi dalam Al-Quran ayat-ayat yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Jadi di sinilah para ulama mengambil ketetapan bahawa sebaik-baik makhluk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok satu lagi, Allah Taala kata sini azim. Azim ni nama Allah kan? Azim ni nama Allah. Allah Ta'ala juga bagi sifat Allah kepada Nabi.
Sifat yang ada kepada Allah. Misalnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Sifat Allah tu. Bukanlah maksud Nabi bersifat macam Allah, tidak. Tapi dipinjamkan sifat Allah tu kepada Nabi. Makna Nabi ni aziz sebagaimana manusia lah, bukan aziz sebagaimana Allah, bukan. Tapi ada persamaan dari sudut nama tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun. Sifat Allah lagi ni 99 nama. Raufur rahim. 3 sifat Allah Ta'ala diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. 3 sifat Allah Ta'ala tu. Diberikan nama sifat tu juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang panggil ayat, orang tua dulu panggil ayat laqad ja. Dia kata baca laqad ja. Laqad ja itulah akhir surah Taubah tu. Ayat 2 ayat terakhir tu, laqad ja'akum tu. Adalah fadilat dia. Kelebihan dia kalau beramai selalu baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Tanya orang tua lah. Mana ada orang tua sini. Orang tua kita tak ada kan. Kita lah yang tua. InsyaAllah lah kita ada lah. Orang tua dulu pesan. Baik, menurut Syekh Ibrahim, para ulama telah ijma'. Ibrahim Bayjuri. Para ulama telah ijma' dalam isu ini. Oleh itu tidak seharusnya diambil kira jika ada pendapat yang membantah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asas yang pertama, Nabi Muhammad mulia, Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk. Walau bagaimanapun apabila kita i'tiqad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk, maka janganlah kita melampaui batas. Janganlah kita melampaui batas. Apa dia contoh dia? Contoh dia yang melampaui batas, misalnya ada i'tiqad dah Muhammad ni sebaik-baik makhluk, okey dah. Tapi ada yang melampaui batas bahawa Muhammad zahir adalah manusia. Muhammad zahir adalah manusia. Manakala Muhammad batin adalah Tuhan. Muhammad zahir adalah manusia, Muhammad batin adalah Tuhan. Ini i'tiqad yang melampau. Ini manusia. Ini manusia. Maknanya dia makan, minum, tidur, lena, penat, apa semua, mati, itu Muhammad zahir. Tapi Muhammad batin adalah Tuhan. Itu keyakinan yang melampau. Bahkan keyakinan itu keyakinan yang kufur. Bila mana beriktikad bahawa Nabi Muhammad adalah Tuhan. Ada. Ada. Dalam keyakinan batiniyah, keyakinan batin, aliran batin, dia anggap benda-benda macam ni. Dia suka benda-benda mistik, benda-benda yang tak ada dalil ni. Benda-benda tak ada dalil, main ilham sendiri. Main ilham sendiri. Kalau tanya dalil, tak ada. Quran tak ada, hadis tak ada, apa pun tak ada. Kita ilham daripada Tuhan ya.
Ini agama kita kalau main macam tu rosak habis agama kita. Ini cara rosak agama kita. Jadi kalau Muhammad batin Tuhan, zahir manusia, Muhammad zahir tak ada dah, mati dah. Tapi Muhammad batin tu ada lagi, dia Tuhan. Sebab tu ada yang duk minta kepada Nabi, wahai Rasulullah tolonglah kami, wahai dia pasal Muhammad batin tu Tuhan. Bila Tuhan boleh minta kepada Nabi Muhammad, doalah. Maknanya dia tak minta lah kepada Allah. Dia tak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bertentangan dengan dasar akidah kita, Muhammadun Rasulullah. Dalam Quran Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Tak pernah disebut ada Muhammad zahir, ada Muhammad batin. Orang nama Muhammad zahir ada. Orang nama Muhammad batin saya tak jumpa lagi. Kan? Muhammad zahir ada. Kan? Muhammad batin tak jumpa lagi ya. Ini i'tiqad ni salah. Jadi ada rentetan dia. Satu salah, kemudian boleh lagi minta doa pada Nabi, minta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Kita tuan-tuan, kalau nak minta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bukan minta kepada Nabi. Cara minta syafaat Nabi bukan minta kepada Nabi. Cara minta syafaat Nabi, minta kepada Allah. Ya Allah, berilah syafaat Nabi-Mu kepadaku. Bukan minta kepada Nabi. Bukan doa angkat tangan, ya Rasulullah, berilah syafaat. Bukan, minta kepada Allah lah. Minta kepada Nabi, mana Nabi nak dengar? Nabi tak dengar. Pasal Nabi sudah wafat, sudah meninggal dunia. Ada Nabi hidup tu. Nabi hidup tu alam lain, cerita lain. Cerita lain. Kan? Nabi Muhammad kumpul dengan para Nabi malam Isra. Itu mukjizat Allah Ta'ala bagi. Itu cerita lain. Kan? Kena faham agama tu dengan betul. Ya? Jadi minta kepada Allah lah. Kan? Minta kepada Allah. Nabi Muhammad tak tahu banyak benda yang berlaku. Nabi tak tahu cerita sekian, Nabi tak tahu. Jadi sekarang ni Nabi Muhammad lagilah tak tahu, tak mendengar. Tak mendengar. Sebab tu ada hadis kata, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup aku baik bagi kamu, mati aku pun baik. Bila aku mati ni aku dibentangkan amalan kamu. Ada hadis tu. Bila aku mati dibentangkan amalan, Nabi tengok, Nabi kalau baik Nabi puji Allah, kalau tak baik Nabi tolong minta ampun. Hadis tu ada masalah. Hadis tu ada masalah, dipertikaikan oleh sebahagian besar para ulama. Kan? Nabi mati, Nabi duk tengok, duk scan, tengok amalan kita. Kan? Ada hadis tu. Tapi hadis tu menjadi pertikaian di kalangan para ulama. Jadi bila kita nak i'tiqad tu, mesti benda yang pasti. Dia bukan masalah fiqh, dia masalah nak i'tiqad. Nabi Muhammad tengok kita duduk scan, kita surah. Ya? Jadi hadis tu tak boleh kita pegang sangat. Ni kalau nak pegang, dikatakan. Betul ke? Wallahu a'lam. Itu je. Dia bukan jadi akidah kita. Akidah dia mesti solid. Dia mesti benda yang dalilnya benar-benar kukuh. Ya? Baik, itu mana nak minta syafaat, minta kepada Allah, bukan minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi minta kepada orang mati. Minta kepada orang soleh yang dah mati. Minta kepada wali songo. Pergi kubur wali songo, wahai wali songo, tolonglah kami, bantulah kami pada hari akhirat. Kan? Itu lagi-lagi salah. Kerana yang Nabi ajar, bila ziarah kubur, bagi salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, doa kepada Allah supaya Allah merahmati si mati. Allah ya Allah rahmatilah. Kan? Orang mati ni, dia ni orang baik ya Allah. Minta Allah rahmat lagi. Kita terbalik. Sebahagian, segelintir kecil kita terbalik. Wahai orang mati, tolonglah aku. Terbalik 180 darjah. Nampak tak?
Ya. Orang mati tu mengharap doa kita. Orang mati mengharap doa kita. Kita pergi kacau dia. Tolonglah aku. Tolonglah. Nampak tak cerdik kita ni? Ya. Nabi tak ajar. Bahkan Nabi larang. Duk pergi minta pada mayat. Nabi larang. Ya. Nabi larang. Ya. Saya ingatlah. Saya duk khayal. Saya duk khayal. Kalau orang mati tu boleh bercakap ke? Kita duk pergi minta ke dia. Tolonglah mayat. Ni orang soleh. Tolonglah aku. Saya duk khayal kalau mayat tu boleh bercakap, barangkali dia menjerit dari dalam kubur, "Oi, aku pun susah dalam ni. Hang duk kacau aku." Ni saya duk khayal lah. Saya duk khayal. Barangkali kita boleh dengar suara tempikan tu. Ya? Saya duk khayal. Kita tak tahu kehidupan dalam tu. Jadi ziarah, ya Allah, rahmatilah si mati ni, luahlah kau kubur dia. Bukan duk pergi minta pada dia. Jadi apatah lagi minta syafaat, wahai Tok kenali engkau ni orang soleh, tolonglah bagi syafaat. Minta kepada, ya Allah, berilah syafaat Tok kenali kepada aku. Kan? Itu cara yang betul, cara yang selamat. Kita nak buat renovation masjid ni, kita minta kepada Tok Imam, peruntukan 100,000. Tok Imam setuju. Kita minta kepada ahli majlis, peruntukkan sikit, ahli majlis setuju. Kita minta kepada YB pun kata bolehlah. Kan, sikit ada lagi peruntukkan. Naik kepada menteri wilayah, dia tak bagi. Dapat ke tak dapat? Tok Imam setujulah. Dapat ke tak dapat peruntukkan? Tak dapat. Kalau kita minta kat menteri terus, menteri turun peruntukan 300,000, Tok Imam kata saya tak bagi, boleh Tok Imam bantah? Tok Imam boleh bantah, saya tak mau duit tu. Dah menteri bagi duit, Tok Imam nak kata apa lagi? Ahli majlis nak kata apa? Pengurusi masjid nak kata apa? Terima je lah, alhamdulillah. Pasal kita minta kepada yang autoriti. Kita duk minta dekat orang mati ni, kita duk minta kepada orang mati ni, minta orang mati tu, tapi tak minta pada Allah. Kalau Allah tak bagi, dapat ke tak dapat? Minta syafaat daripada orang mati, wahai orang mati tolonglah aku, Allah tak bagi, tak dapat syafaat. Kalau kita minta pada Allah, Allah bagi syafaat, orang mati ni nak kacau lagi, aku tak mau bagi syafaat. Minta pada Allah. Lepas tu ayat kursi yang kita baca, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu. Siapa yang boleh bagi syafaat di sisi Allah? Tak ada siapa boleh bagi syafaat illa biizni, melainkan dengan izin Allah. Jadi kena deal dengan Allah dulu. Jadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini satu contoh. Melampau. Kita bimbang kufur, melampau saja okey lagi. Bimbang kufur. Bila i'tiqad Muhammad zahir manusia, Muhammad batin adalah Tuhan. Itu melampau. Contoh yang kedua, Allah Muhammad. Allah bergabung dengan Nabi Muhammad untuk menciptakan alam. Ada i'tiqad tu. Allah bergabung dengan Nabi Muhammad menciptakan alam. Maknanya Allah seorang-seorang, Allah satu-satu tak boleh buat. Allah kena Nabi Muhammad juga baru boleh buat. Allah jadikan Nabi Muhammad, Allah bergabung dengan Nabi Muhammad, baru Allah ciptakan alam. Itu keyakinan yang salah. Kerana Nabi Muhammad makhluk. Allah tak perlu kepada bantuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Yasin tu apa? Hujung tu surah Yasin tu. Allah Taala nak jadikan
Allah kata kun fayakun. Bila Allah nak ciptakan satu, kun fayakun. Mana mudah sangat Allah Ta'ala nak buat tu. Sekadar ibarat kun fayakun. Allah kata kalau jadi terus. Tak perlu nak berunding dengan Muhammad. Kita cipta benda, tak ada lah dalam Quran. Tapi ada i'tiqad, ada keyakinan Allah bergabung dengan Nabi Muhammad untuk menciptakan alam ini. Ini keyakinan yang batil, keyakinan yang salah, keyakinan yang melampau. Kemudian ada lagi keyakinan yang perlu kita jaga, keyakinan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ya. Kalau kita i'tiqad Nur Muhammad tu dengan cara yang biasa, cara betul, Nur Muhammad, nur lah, satu cahaya, cahaya kenabian, cukuplah. Tetapi ada i'tiqad yang melampau dalam Nur Muhammad ni yang tak ada dalil pun. Tapi bila kita baca cerita dia jadi kartun, jadi kartun. Contoh Allah Ta'ala ciptakan Nur Muhammad. Allah cipta Nur Muhammad, kemudian letak satu tempat. Allah Ta'ala tengok Nabi Muhammad, tengok Nur Muhammad ni pun malu. Bila Nur Muhammad malu, berpeluh Nur Muhammad. Daripada peluh itulah titik satu jadi Abu Bakar, titik 2 jadi Omar, titik 3 jadi Osman, titik 4 jadi Ali. Lepas tu titik lagi jadi bunga teratai. Saya pun tak tahu pasal apa bunga teratai. Banyak-banyak bunga dipilih bunga teratai. Ada. Boleh cari dalam situ. Dia jadi macam pelik sangat cerita ni. Malu tu jadi Abu Bakar dulu, lepas tu jadi Umar, lepas tu jadi Osman, lepas tu jadi Ali. 4 orang sahabat tu. Mana dalil dia? Oh, dalil dia ilham lah. Ya. Agama bukan macam tu. Kalau ilham macam tu, saya pun boleh kata saya ilham Nur Muhammad tu tak betul. Saya pun boleh kata macam tu. Tuan-tuan pun boleh kata macam tu. Masing-masing ada ilham masing-masing. Agama kita dia kukuh kerana dia bukan berdasarkan ilham, tetapi berdasarkan wahyu, Quran, hadis. Hadis tu pula tapih lagi, tapih. Ini hadis yang nak pegang betul-betul. Bukan sekadar hadis je terus terima. Itu kita kena jaga betul. Ini 3 contoh. Ya, yang ni kita pegang Muhammad sebaik-baik makhluk. Tapi yang ni kita kena waspada. Allah bergabung dengan Muhammad, baru Allah mampu menciptakan alam. Nur Muhammad ada keyakinan tu. Tapi kalau kita Nur Muhammad tu, nur sekarang satu cahaya lah, cahaya kenabian, cukup lah. Tak perlu kita nak melampau-lampau. Jadi sebab itu bila ni ada orang dia tak puas hati, dia ubah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad. Jadi ada orang dia tak puas hati, dia pun kata Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nabi Muhammad sallallahu. Ada orang ubah. Pasal dia tak puas hati dengan cerita-cerita pasal Nur Muhammad tu. Ya. Agama kita suruh dak i'tiqad Nur Muhammad? Agama suruh tak? Agama tak suruh. Agama suruh i'tiqad Muhammad Rasulullah. Agama suruh yang tu je. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tak ada konsep Nur Muhammad, tak ada. Dalam Quran tak ada, dalam hadis yang sahih, hadis yang mutawatir, hadis yang diterima tak ada. Kesemuanya cerita pasal Muhammad Rasulullah, pasal Nabi Muhammad. Takat tu je. Ya. Tapi kita nak sebut boleh lah Nur Muhammad tu, tapi bila cerita-cerita tu saya baca, pelik sangat cerita ni, kan? Ya, pelik sangat cerita ni. Jadi kita ambil perkara yang asas, perkara yang dasar dalam keyakinan kita kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang dia lebihkan Nabi Muhammad, dia minta doa. Minta doa kepada Nabi. Doa minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tolonglah kami. Bantulah kami. Dalilnya apa? Dalilnya satu hadis pada hari akhirat kita cari Nabi Ibrahim, kita cari Nabi Nuh, kita cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari akhirat nanti kita akan minta tolong pada Nabi. Jadi apa salahnya kalau kita sekarang ni minta tolong dengan Nabi? Saya jawab, hadis tu cerita akhirat. Akhirat kita sama-sama satu alam dengan Nabi. Mintalah. Sekarang kita alam sini, Nabi Muhammad alam lain. Kan? Cerita kata kita pergi minta tolong Nabi Ibrahim, minta tolong Nabi Nuh, minta tolong Nabi Isa, minta tolong Nabi Muhammad tu, minta syafaat tu cerita akhirat. Cerita akhirat, simpan akhirat lah. Sekarang kita minta tolong cara kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami. Kan? Bukan berdoa minta kepada Nabi ataupun meminta kepada orang mati. Kalau kita tengok patung, lukis patung. Kepala, badan, kaki dia. Orang pergi kat patung, tak. Kalau kita tanya dia, kenapa minta pada patung ni? Orang Arab Quraisy dulu kan. Dia kata patung ni bukan boleh bercakap. Patung ni tak bercakap. Tapi patung ni akan bagi tahu kepada Tuhan. Patung ni tak mendengar. Tapi patung ni akan bagi tahu kepada Tuhan. Masalahnya patung tak mendengar. Macam mana dia nak dengar doa kita? Lepas tu baru dia nak bagi tahu pada Tuhan. Patung ni mulut ada tapi tak boleh bercakap. Bila tak boleh bercakap, macam mana dia nak beritahu doa kita kepada Tuhan? Boleh faham? Kita pergi kepada mayat, wahai orang mati, tolonglah aku, sampaikanlah doa aku kepada Allah. Orang mati tu dengar tak? Besar kemungkinan tak dengar. Bila tak dengar, macam mana dia nak sampaikan? Sama tak? Pergi minta kepada kubur dengan minta kepada patung, sama tak? Sama. Sebab tu akidah kita tak ada. Dalam ajaran kita pergi minta kepada mayat, tak ada. Ada ustaz-ustaz sini mengajar minta. Kalau ada tuan-tuan ada masalah, pergilah kubur sekian minta kepada Allah. Ada tak? Tak ada. Kerana itu bukan akidah kita. Itu akidah yang sesat. Bahkan kita bimbang bukan sesat, tapi kufur. Kufur, bimbang-bimbang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan dia, kita ambil yang ni saja. Muhammad sebaik-baik makhluk. Stop dekat tu. Tapi kita tidak melampaui batas nak i'tiqad lebih-lebih Nabi Muhammad tu Tuhan secara batin. Muhammad itulah yang menciptakan alam bersama dengan Nabi Muhammad, dengan Allah Taala. Itu semua batil. Itu semua perkara yang sesat. Itulah yang saya nak sebutkan pada pagi ini. Moga-moga Allah Taala jaga iman kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga akidah kita. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.